Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Hayati Muhammad Nur daripada bersiaran daripada studio Rumah Prihatin. Hari ini bersama saya adalah Hakim Mahkamah Syari'i Wilayah Persekutuan, itu Puan Siti Nuraini Muhammad Ali. Puan, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah, Doktor. So hari ini kami dua akan bersembang tentang tajuk berkaitan dengan nampaknya simple tetapi agak memberi impak yang besar sekarang ini, iaitu konflik, bagaimana menguruskan konflik dalam rumah tangga, ya Puan, yang banyak berlaku, juga menjadi satu isu yang dipaparkan di media-media masa. So hari ini kita akan bersembang santai sebenarnya, ya, berkongsi pengalaman. Pada yang sama dapat apa yang kami kongsikan ini dapat memberikan sedikit pengetahuan kepada semua warga wilayah Persekutuan. So saya nak mulakan kepada Puan Siti Nuraini tentang isu daripada segi syari'i, kita lihat isu-isu tentang rumah tangga. Mungkin Puan Siti Nuraini boleh cerita pengalaman bagaimana agaknya menguruskan isu-isu konflik rumah tangga dari segi pengalaman seorang syari'i, pegawai syari'i dan juga sekarang ini hakim syari'i. Silakan Puan. Baik, terima kasih Doktor. Soalan tu sangat bagus sekali, lebih-lebih lagi dalam zaman COVID ni, Doktor, ya. Dia konflik ni, dia daripada sebelum COVID lagi, dia dah banyak dah. Cuma bila COVID ni dia lagi kritikal, lagi serius, kan. Walaupun kita nampak kita tak jumpa sama antara satu dengan lain, kan, antara satu dengan lain, tapi itu adalah faktor penyumbang kepada konflik suatu rumah tangga tu sendiri. Ikut pengalaman saya, ramai klien yang datang ni, bila kita tanya apa faktor konflik, kan? Antaranya ialah faktor waktu COVID diberhentikan kerja, tinggal berjauhan, alasan PKP, tak boleh nak jumpa, ya. Bila berlaku perkara-perkara ni, mereka jadi stres sesama mereka. Bila stres itu dalam rumah tangga tidak dikontrol dengan baik, tidak dikendalikan dengan baik antara suami dengan isteri ni, dia efek lah. Dia sikit sebanyak akan efek juga kepada anak-anak. Jadi bila dah lama kelamaan, yalah, COVID ni pun dah masuk 2 tahun, kan. Jadi last choice mereka ialah hadir ke mahkamah untuk bercerai. Itu antara faktor dia lah yang kita nampak kenapa konflik ni dia menjadi-jadi, especially waktu sekarang ni lah. Puan Siti Nuraini, pengalaman saya sebagai kaunselor, konflik perkahwinan rumah tangga ni sebenarnya dia tidak berlaku dalam masa yang pendek. Maknanya dia dah ada bibit-bibit dia lah, orang katakan, daripada awal-awal kahwin yang tak diselesaikan, ya. Betul. So pada pengalaman sebagai hakim syari'i, apakahnya perkara yang sering mencetuskan bibit-bibit konflik ini daripada awal kahwin sehinggalah mengambil masa yang sampai ada yang dah sampai 10 tahun kahwin, 20 tahun kahwin, kan. Akhirnya membuat keputusan pergi ke mahkamah syari'i untuk memfailkan perceraian. Baik. Ada klien ni, dia daripada awal perkahwinan, dia rasa perkara-perkara atau konflik yang mereka hadapi ni, dia boleh redha lagi. Contoh, suami tak bagi nafkah. Jadi isteri ni, dia merasakan dia masih boleh cover untuk diri dia, untuk diri family dia. Dia lebih kepada tolak ansur. Okay. Bila dia dah kumpul stres ni, bila daripada tolak ansur kepada stres, pada ada berlaku keganasan sampai boleh memukul, kan. Jadi di akhir tu dah tak ada perasaan kasih sayang dah antara suami dengan isteri ni. Ataupun more kepada isteri lah, yang lebih pada memendam. Bila pendam-pendam tak ada perasaan kasih sayang tu, suami pujuk macam mana lah pun dia dah tak nak dah. Lastnya dia pergi ke mahkamah untuk minta bantuan kita untuk nak cerai je. Aim dia adalah untuk nak cerai je, tu je. Jadi bila kita tanya berapa lama dah konflik yang berlaku, dia akan sebut berapa lama dia berkahwin. Daripada awal perkahwinan rupanya dia sebenarnya dah tak
smooth dengan suami dia sebenarnya. Tapi atas dasar isteri ni, perempuan ni kan dia internal dia terlalu kompleks kan. Dia lembut, dia bertolak ansur. Tolak ansur lama-lama dia tepu. Bila dia dah stres, dia tepu, dia dah tak boleh nak tolak ansur lagi. Kat situ baru suami dia bertanya kenapa dan sebagainya. Kat situ dia dah tak boleh nak communicate dah. Kan bila kita tanya kenapa daripada awal tidak ambil pendekatan. Dia kata okey, daripada awal isterinya macam biasa je. Tak nampak pun yang dia marah kat saya ke apa kan. Tapi bila dah kumpul ni dah sampai ending tu, bila isteri datang mahkamah, barulah kat situlah berkumpulnya dan isteri nak cut dia punya hubungan suami isteri tu, datanglah mahkamah. Tu last lah tu. Okey Puan Siti Nuraini, kalau kita tengok dalam PKP ni kan, melihat macam ada trend mengatakan pasangan muda yang banyak bercerai, ada yang kata trend yang dah tak ada dah muda ke tua ke. So pada pengamatan Puan dalam PKP yang hampir 2 tahun ni kan, so konflik rumah tangga ni sebenarnya walaupun tadi kata dah datang pada awal, benda tu dah berlaku lama sebenarnya kan. Tapi keputusan mencerai tu adakah berkaitan betul rapat dengan situasi PKP sekarang? Dia sebenarnya tidaklah direct PKP nak bercerai. Tak. Sebenarnya bila masalah tu berlaku daripada awal, PKP ni lagi teruk masalah itu berlaku. Contoh daripada awal suami bagi nafkah mungkin tak cukup kan. Bila PKP suami tak ada langsung bagi nafkah. Mungkin diberhentikan kerja. Mungkin sekarang cut gaji dan sebagainya. Jadi perkara yang awal ni tadi campur dengan yang sekarang lagi menjadi semakin worse. Itu sebabnya timbulnya faktor cerai ni ketika COVID. Bukan sebab COVID ni sahaja yang menjadi faktor kepada dia ni nak mohon cerai. Tak. Kalau ni setakat 2 tahun, kalau kita konflik 2 tahun, gaduh-gaduh 2 tahun, masih boleh diperbaiki. Kan? Tapi kena ada cara dia lah. Bukannya hanya dia berdua. Mungkin ada setengah pasangan berdua settle. Setengah pasangan dia memerlukan bantuan daripada orang lain. Mungkin family. Mungkin orang yang sangat rapat dengan mereka kan. Mungkin dia memerlukan daripada kaunselor, bertauliah. Macam tu. Okey, Puan, saya tertarik pengalaman saya pun ada perkahwinan yang walaupun dah nampak kritikal tetapi ada campur tangan keluarga okey, ada campur tangan juga dari segi syar'i, mahkamah syariah okey, pada pengalaman Puan sendiri saya ingin Puan kongsikan bagaimana agaknya sesuatu pasangan yang berkonflik agaknya kepada siapa yang dia perlu minta sokongan atau mintakan makna memohon bantuan untuk mereka sama-sama dapat menyelamatkan perkahwinan ataupun rumah tangga mereka. Okey, bagi pendapat saya lah dalam keadaan konflik ni, bagaimana nak tangani tu, awalnya ialah mereka ni sebenarnya saya kata tadi, mereka memerlukan bantuan orang lain. Kalau dia tak boleh nak discuss berdua kan. Orang lain tu berkemungkinan ahli keluarga. Tapi kadang kebanyakan orang dia tak nak klien yang datang ni ke mahkamah ni, kebanyakan bila saya tanya kenapa tak minta khidmat nasihat daripada keluarga, dia kata tak nak campur tangan orang tua, campur tangan ahli keluarga. Ada. Setengahnya macam tu. Ada setengahnya kata sudah dah dapat dah tapi tak ada penyelesaian. Okey. Bila di situ tak boleh, saya merasakan pihak ketiga yang boleh membantu mereka ni contohnya kaunselor bertauliah lah kan. Di Malaysia ni banyak doktor. Jawi sendiri ada unit untuk kaunseling kan, bawah bahagian nikah cerai tu kan. Mereka boleh pergi ke Jawi ataupun pergi ke kaunselor tadi yang bertauliah tu, dapatkan khidmat nasihat. Bila beberapa session dah buat, di akhir nanti ada laporan kan. Baik. Kalau di situ selesai, alhamdulillah. Tapi saya nasihatkan pihak-pihak ni dapatkan dulu khidmat nasihat tersebut, kaunseling tersebut sebaik mungkin. Barulah perceraian ni adalah jalan yang terakhir
yang memang dah tak boleh sangat, baru pergi ke mahkamah untuk mohon perceraian secara baik. Bawah Seksyen 47 tu Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan dan juga negara-negara lain lah, kita dah atur dah prosedur dan proses perceraian ni. Bukan datang mahkamah terus je hakim suruh cerai kan, kecuali kalau pihak-pihak tu memang bersetuju untuk cerai secara baik. Sekiranya ada pihak yang tidak bersetuju, 47/5 tu, mahkamah boleh menghantar untuk ke jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai ni di mana seorang pegawai agama Islam daripada Jabatan Agama Islam akan guide pihak-pihak ni untuk berbincang berkenaan dengan masalah rumah tangga. Ni satu lagi proses ni. Tadi dari kaunseling kan. Maksudnya mereka ni sebenarnya banyak peringkat untuk memperbaiki rumah tangga mereka ni dengan cara perbincangan yang baik. Bila proses JKP ni, Jawatan Kuasa Pendamai ni selesai, ada laporan, ada setengahnya baik, alhamdulillah mereka berbaik. Kan? Datang mahkamah untuk sebutan kali yang seterusnya, mereka kata, Ya Arif, kami setuju untuk berbaik semula. Alhamdulillah, kita tutuplah kes tu, selesailah kes kan. Tapi ada yang masih nak proceed. So dalam laporan Jawatan Kuasa Pendamai tu mencadangkan untuk ke peringkat seterusnya, dan di mana dari Jawatan Kuasa Pendamai ni tadi, mahkamah dah lantik pihak-pihak ni ada di kalangan ahli keluarga mereka untuk menjadi wakil bagi membantu mereka ni berbincang. So ada 4 orang lah kan. Pihak-pihak ni 2 orang, wakil masing-masing, dan juga dibantu oleh pegawai agama Islam tadi untuk mengendalikan proses perbincangan. Sekiranya gagal di situ, kita pergi pada Seksyen 48, masuk ke peringkat hakam. Hakam ni ada 3 peringkat. Pertama, hakam keluarga. Mesti terdiri daripada ahli keluarga yang rapat. Nampak macam sama kan? Tapi proses dia berbeza. Kerana hakam ni, dia perlu mengadakan majlis tahkim, dan hakam-hakam ni perlu dilantik oleh pihak mahkamah. Jadi mereka berempat ni sama dengan hakam masing-masing akan duduk sekali, bincang dalam majlis tahkim tersebut, sehingga pada tarikh sebutan kes akan datang, satu laporan perlu dibuat oleh kedua-dua hakam ni, dan hakim akan melihat apa laporan tersebut. Kalau di situ hakam keluarga ni dia punya konsep dia adalah, matlamat dia adalah untuk mengislahkan, iaitu untuk mendamaikan. Sama macam JKP tadi, Doktor. Untuk mengislahkan. Sekiranya ada perdamaian, mereka setuju berdamai, alhamdulillah kita tutup kes. Tapi sekiranya mereka nak proceed juga kes tersebut, masih bertegas untuk bercerai, kita akan pergi pada hakam kedua, bawah Seksyen 48/5, iaitu dengan kuasa prinsipal. Siapa prinsipal? Prinsipal ialah kedua pihak, plaintiff dan defendant ni, Doktor. Di mana hakam-hakam ini akan dapatkan kuasa daripada prinsipal-prinsipal ini untuk menjalankan majlis tahkim, dan di akhir itu kuasa prinsipal suami, belah suami boleh memberi kuasa penuh kepada hakam dia, wakil dia, untuk melafazkan cerai. Ada suami ni, Doktor, dia tak nak lafazkan cerai itu sebab dia kata dia tak nak dipersalahkan. Dia merasakan dia tu macam bersalah, dia rasa macam dia tak sampai hati nak lafazkan. Ada juga. Terutama kalau isteri yang betul-betul beria nak bercerai dan suami tu sebenarnya tak bersedia nak bercerai. Suami kata, saya sayang lagi isteri saya tak nak lafazkan cerai, dia kata. Ada juga kan, dia kata cukuplah saya lafazkan waktu saya bernikah dengan isteri saya kan. Jadi bila dia tak setuju untuk bercerai ni atas sebab-sebab ni, tapi dia beri konsen atau beri kuasa kepada hakam dia untuk melafazkan cerai bagi pihak dia pada isteri, dan laporan akhir tu mereka akan beritahu kepada hakim, dan hakim boleh membenarkan hakam suami untuk melafazkan cerai kepada isteri. Selesai di situ. Tetapi satu kes lagi, suami bertegas juga
dia tak nak juga ceraikan, dia tak nak bagi kuasa penuh pada prinsipal dia ni. Jadi prinsipal dia, hakam dia ni, jadi hakam tak boleh nak lafaz cerai. Sebab dia tak dapat kuasa dari hukum syarak tu. Dia kena dapatkan kuasa tu kan. Jadi mereka akan beri satu laporan lengkap pada mahkamah. Mahkamah melihat sepanjang kes itu berlaku dan campur dengan tadi mahkamah siasat awal tadi tu. Semua tu. Mahkamah merasakan sekiranya diteruskan pernikahan itu akan beri mudarat kepada pihak-pihak ni. Tak kisahlah apa faktor sekalipun. Mahkamah boleh melantik satu lagi hakam yang terakhir. Bawah Seksyen 48/6 tu adalah kuasa penuh daripada mahkamah. Siapa mahkamah adalah hakim syar'i lah. So hakim akan beri kuasa kepada pada hakam isteri, hakam suami. Dan di situ hakim akan bagi nasihat, hakim akan buat ulasan aspek keseluruhan kes dan sebagainya berdasarkan laporan kan. Dan hakim mahkamah boleh mengarahkan hakam suami untuk lafazkan cerai kepada isteri. Walaupun ketika itu suami dia tak nak menceraikan. Tapi atas dasar yang tadi tu faktor syar'i tadi tu mahkamah boleh. Di situ selesailah kes tersebut. Kalau kita tengok banyak kebanyakan pengalaman saya kan perceraian yang melibatkan hakam ni, ketika melibatkan hakam tidak amat digemari oleh ramai pasangan. Sebab kerana dilihat satu mengambil masa yang lama puan dia mengambilkan peringkat masa yang lama. So mereka merasakan bahawa agak susah. Terutama kalau dalam kes-kes yang melibatkan konflik yang isteri melihat di satu yang benda yang memudaratkan, akan memberi kemudaratan kepada isteri dan anak-anak. So mereka lebih kerap memilih perceraian pasal. Pada pengalaman puan dalam syari'i ini, adakah kerana prosedur itu ataupun faktor apa yang menyebabkan berlakunya proses perceraian hakam ni mengambil masa yang lama? Ataupun itu persepsi yang salah? Pendapat saya, kalau berdasarkan daripada prosedur yang telah ditetapkan dalam Seksyen 48 hakam tadi tu, yang saya terangkan 3 tadi tu, dia tak pun melibatkan jangka masa yang panjang pun sebenarnya. Mungkin kecuali kalau pihak-pihak ni tak bagi kerjasama. Contoh, banyak berlaku bila kita mahkamah panggil untuk sebutan untuk pelantikan hakam, pada tarikh itulah hakam tak datang, pihak tak datang kan. Khususnya pihak yang memohon ni, yang mohon kes. Jadinya macam mana kita nak buat pelantikan? Kan. Jadi terpaksa tangguh sebutan pada tarikh yang lain. Tapi kalau misalnya setiap proses tu diikuti dengan cantik, mahkamah pun tak nak tunggu lama pun. Dan mahkamah akan tetapkan satu. Cuma mahkamah tidak boleh langkau setiap proses yang tu sebab ia berkait rapat dengan hukum syarak tu dan undang-undang yang kita dah gubal tersebut kan. Okey. Jadi insya-Allah dia tak ambil masa yang panjang pun, tapi dengan syarat bagi kerjasama, bantu. Kerjasama itu akan perlukan dua pihak ataupun katalah pihak yang pemohon adalah isteri. Okey. Maknanya dia mohon perceraian. Suami setuju kan, ataupun suami tu ada sedikit bantai, so dia melalui hakam. Okey. Dia buat secara perceraian hakam. Ini pengalaman saya ada satu kes. Tapi itulah dia kata lambat sebab pihak suami tu dia janji nak datang tak datang, janji nak datang tak datang. Baik. Kalau suami tu tak datang, okey, di peringkat hakam ni, suami tak datang, hakam kena datang. Hakam kena datang. Hakam yang boleh membantu mahkamah di peringkat ini. Sebab hakam kita dah bagi tanggungjawab dia untuk melaksanakan majlis tahkim kan? Untuk bincang dengan pihak. Jadi mahkamah nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Majlis tahkim pun laporan tu bukan suami ataupun isteri yang laporkan. Yang bentangkan adalah hakam. Jadi hakam ni pun sebelum dia buat laporan, dia kena sit dua orang untuk siapkan satu laporan lengkap. Jadi laporan tu datangnya daripada dua-dua pihak. Jadi walaupun betul ada klien ni yang suaminya bila dah masuk peringkat tu dia tak datang. Tapi hakam kena bagi kerjasama.
Walaupun suami tu tak datang, hakam kita akan buat lantikan. Jadi tanggungjawab hakam tu untuk berjumpa dengan defendant. Ya, macam mana dia boleh jadi hakam defendant kan? Ya, kalau dia tak kenal kan. Jadi dia jumpa dengan defendant, bincang, so dia bawa bincang dengan pihak isteri. Dia set majlis tahkim, keluarlah satu laporan. Even majlis hakam tu di peringkat yang kedua dan ketiga adalah di kalangan pegawai mahkamah atau mana-mana orang yang dilantik oleh mahkamah, ya. Hakam ini bertanggungjawab untuk mencari defendant tu. Untuk mengadakan majlis tahkim tu. Ada juga kes saya baru juga PKP 2.0 baru ni, suami tak datang. Dia dah sampai peringkat hakam, dia tak datang. Last di peringkat hakam ketiga baru dia muncul. Itu baru dia muncul, tapi sebab dah hakam ketiga kan, tu kuasa mahkamah. Dan mahkamah nampak konflik itu berlaku, mudarat lebih kepada suami. Mahkamah benarkan hakam suami ni untuk melafazkan perceraian pada isteri. Selesai di situ. Okey Puan, mungkin round kita terakhir dah, kita nak bincangkan pengalaman sebagai kaunselor dalam konflik perkahwinan ni. Saya pengalaman dah berbelas tahun dalam mengendalikan kes-kes pasangan yang rumah tangga yang berkonflik. Ada pelbagai faktor yang menyebabkan mereka ni berkonflik dan saling berkait antara satu sama lain. Mungkin pandangan Puan apabila tak habis satu konflik, datang satu konflik kan, saya rasa hakim pun dekat mahkamah ni dah penat dah mendengar macam-macam. So mungkin pandangan akhir Puan, bagaimana agaknya pasangan-pasangan yang berkonflik ini selain dapat pergi kepada ahli keluarga apa semua kan. So pengalaman sebagai seorang hakim, konflik ini yang satu-satu yang sentiasa kata orang sentiasa datang ni, bagaimana pandangan seorang hakim kepada pasangan-pasangan yang sedang berkonflik? Itulah sebenarnya sebelum konflik itu berlaku mesti ada perdamaian kan? Ya. Baik. Sebenarnya faktor kebanyakan klien yang kita tanya masa dalam perbicaraan, saya akan tanya yang pertama sekali ialah solat. Jaga ataupun tidak. Memang rata-rata kata tak jaga. Tak jaga macam mana? Ada yang langsung tak solat. Ada yang solat ikut sempat. Ada yang solat tapi dia tak kisah pasangan sebelah lagi solat ke tak. Yang satu lagi ialah solat tapi mereka tak pernah solat berjemaah bersama. Saya akan nasihatkan yang pertama sekali ialah jaga solat. Cuba cari masa amalkan solat berjemaah. Walaupun satu hari dapat sekali pun berjemaah bersama, lihatlah ada hikmahnya, insya-Allah. Ada anak muda umur dalam lingkungan 25 tahun, dua-dua ni dia doktor, sibuk, kita faham kan. Jadi solat ni kadang dia solat, kadang dia tak solat. Kan. Lepas tu solat jemaah memang jauh lah. Dia tak ada anak lagi. Jadi saya cuba nasihatkan dia, saya kata okey, sebelum tarikh akan datang, saya nak tahu kamu amalkan. Saya nak tahu apa result kamu pada tarikh akan datang. Sebulan kemudian saya bagi panjang sikitlah sebab nak bagi dia berubah tu kan, buat apa yang kita nasihat tu kan. Bila datang, alhamdulillah, dua-dua pihak menangis-nangis cakap, ya Arif, kami setuju, kami tak nak bercerai. Kami dah cuba. Saya tanya, amalkan tak apa yang saya nasihatkan? Alhamdulillah, terus kami amalkan. Kami dapat buat walaupun hanya subuh dan juga isyak, dia kata. Masa tu je kami boleh jumpa kan. Lepas tu kalau on call, kami cari masa lain yang kami kan. Walaupun satu hari satu kali, semana yang Arif cakap. Alhamdulillah, dia rasa dia lebih tenang. Kalau ada pun pertelingkahan yang sebelum ni bergaduh, dia rasa besar dia tu. Tapi ni dia boleh urus, dia boleh bincang bersama kan. Itu alhamdulillah. Gitu. Jadi bagi saya konflik ni perlu ditangani pada awal. Ya. Satu, selain daripada saling memahami kan, sacrifice kan, tapi keimanan tu. Maksudnya keimanan dia, solat kena jaga. Dia tutur kata pun kan. Walaupun mungkin isteri tu
masa bekerja dia bos, kan. Suami dia driver je, kan. Tapi bila di rumah mereka kena twist, kan, meletakkan tempat masing-masing di tempatnya dan melakukan hak, kan, hak masing-masing tu berdasarkan hukum syarak tu. InsyaAllah konflik itu tak akan berpanjangan, insyaAllah. Itu pada dasar daripada awal lah. Kalau bila dah termasuk dalam konflik yang serius, tu berbalik kepada yang tadi saya kata tu, cuba cari orang yang boleh bantu. Kalau family tak boleh, carilah pihak ketiga yang mungkin dia tak kenal langsung. Jadi tak adalah rasa macam family ni bias dengan dia, orang ni bias, kan. Jadi mungkin kaunselor yang bertauliah ni boleh membantu, insyaAllah. Okey Puan, maknanya hasil daripada pengalaman Puan, apa yang saya faham pun, konflik-konflik yang dihadapi dalam rumah tangga ni, tak kira pasangan muda, pasangan yang dah 10 tahun ke pasangan yang dah berumur, konflik-konflik ini perlu diselesaikan dari peringkat awal. Jangan menjadi konflik yang dah kata orang membukit lah, ya kan. Tambah sampai jadi bukit, jadi gunung, kan. So akhirnya gunung pun meletup, dah tak boleh nak dibuat apa-apa. Okey, apa pun saya nak ucapkan daripada Rumah Prihatin, mengucap terima kasih kepada Puan Hadia hari ini dapat berkongsi tentang asam garam rumah tangga. Walaupun sembang santai kita ni, saya rasa banyak yang saya juga belajar hari ini, dan mungkin juga untuk warga wilayah, walaupun mungkin hanya 30 minitnya, tapi saya rasa dapat memberikan sedikit idea kepada mereka dalam untuk terus menjadi pasangan yang sihat dan bahagia. InsyaAllah. Terima kasih Puan. Sama. Wilayah kita, sejuta senyuman.